So topik hari ni adalah solid waste management. Kita tengoklah sampai mana kita boleh selesaikan. Kalau saya boleh selesaikan semua dan minggu depan saya dah boleh serahkan pada Puan Aida. Kalau saya rasa tak boleh habiskan minggu ni, 2 minggu depan saya punya kelas yang terakhir lah untuk dengan you all. So solid waste tu apa? Sama je lah, introduction tu sama je macam sebelum ni. Sebelum ni saya ada bagi definition of waste. Ini saya bagi definition of solid waste. So solid waste tu adalah apa-apa waste yang terhasil tapi dalam bentuk non-liquid. Asalkan dia bukan dalam bentuk liquid dan kita panggil dia sebagai solid waste. Dan cara untuk manage solid waste ni tak sama dengan cara kita manage liquid waste. So hari ni kita nak tengok macam mana pendekatan untuk nak manage solid waste supaya dia tak berlakulah perkara-perkara yang macam kita dah belajar sebelum ni, kalau tak di manage dengan betul akan mendatangkan banyak masalah. So cara prinsip untuk managekan solid waste ni lebih kurang samalah di satu dunia. Konsep yang digunakan lebih kurang sama. So hari ni kita akan try tengok satu-satu lah apa prinsip dan apa step untuk nak managekan solid waste. So solid waste management adalah apa? Adalah satu sistem aktiviti yang biasanya dia ada satu badan provide lah servis untuk managekan solid waste. Contohnya kalau dekat Malaysia kita ada solid waste management, which is dia adalah satu badan yang dipertanggungjawabkan untuk nak managekan solid waste di sesuatu kawasan penempatan, so that waste tu tak akan menjadikan masalah balik kepada masyarakat lah. Ada sistem administration, activity that provide collection, source separation, storage, transportation, transfer, process, treatment and disposal of the solid waste. So company tu buat apa? Macam contohnya di Malaysia solid waste management, dia provide this service. Maksudnya bermula daripada collection sampah, kemudian dia akan buat separation kalau tak dilakukan di rumah. So that solid waste management tu dia perlu buat source separation. Lepas tu dia kena ada tempat storage sampah before dia boleh transport sampah dan transfer ke tempat-tempat tertentu. Ada sampah yang dihantarkan ke pusat recycle, ada sampah yang terpaksa dihantarkan ke proses untuk treatment sebelum boleh last kali baru dia boleh dispose. Kita panggil sebagai final disposal. So kalau kita tak manage sampah tu dengan betul, so inilah akan yang berlaku seperti yang dah kita bincang dalam lecture yang pertama panjang lebar. Kat sini adalah ringkasan saja. You all boleh tengoklah apalah masalah yang boleh berlaku jika waste ni tidak di-manage dengan betul. So apa important public health important of the solid waste, benda ni pun sama kita dah bincang dalam chapter 1, so that ni saya pergi laju je. Waste tu mengandungi banyak sumber makanan kepada mikroorganism lah. Kita punya leftover makanan yang tak habis, sisa-sisa makanan, semua tu akan jadi medium pertumbuhan mikroorganism. So mikroorganism ni ada pelbagai jenis mikroorganism, which is kalau yang tidak kita control, dia akan menyebabkan bad impact lah pada kita. Contohnya E. coli. E. coli pada kita dalam amount yang betul, dia tak akan menyebabkan apa-apa sakit pada kita sebab kita pun ada E. coli dalam badan kita. Tetapi jika ada sampah yang tidak dikawal, E. coli itu boleh membiak dengan lebih banyak, which is dia akan kembali balik bagi masalah kepada kita. So dia akan menyebabkan attraction of insect. Benda ni kita dah bincang saya tak nak bincang lagi hari ni. Insect, lepas tu haiwan perosak, dia akan menyebabkan water contaminated, dia akan menyebabkan food supply kita pun boleh contam. Kalau ada kawasan persekitaran tu ada waste yang tidak di-manage, sebelah tu pula ada kilang makanan,
boleh berlaku cross contamination sampah kepada makanan kita lah. Hospital and pathology waste biasanya akan bawa disease lah daripada hospital, confirm orang tu sakit, dan sakit tu mungkin datang daripada pathogen, dia akan menyebabkan penyakit lah kalau tak di-manage dengan betul. Ada radioactive waste yang dangerous, ni biasanya datang daripada hospital ataupun industri, akan menyebabkan fire accident. Kalau kita tak manage waste dengan betul, dia akan auto ignite, dia akan terbakar sendiri, dia akan menyebabkan fire accident lah, akan menyebabkan kebakaran dan macam-macam lah, bad odor semua sebagainya. So yang ni boleh tengok balik chapter 1 yang kita bincang panjang lebar dulu. So waste perlu kita store dengan betul, proper storage of waste. Bukan sahaja barang-barang kesayangan kita je kita kena simpan dengan baik. Sebenarnya sampah yang kamu hasilkan pun kamu perlu simpan dengan baik supaya tidak berlakulah benda-benda yang kita bincangkan sebelum ni. Contohnya bekas makanan ya. Contohnya makanan kamu makan sekarang ni bulan puasa kita makan buka puasa. Lepas tu ada baki. Adakah baki tu kamu biarkan terbuka dan terdedah di atas meja ataupun kamu tutup elok-elok? Itu adalah salah satu kita manage kita punya waste. Dia tak jadi waste lagi makanan, kamu kata nak makan lagi tapi kamu biarkan terdedah. Semasa kamu tak ada dekat kawasan tu, ada kemungkinan ada cicak datang, ada tikus datang, dia akan contaminkan kamu punya makanan. Jika kamu makan semula, kamu akan sakit lah. So itu adalah contoh simple macam mana kalau kita tak manage waste yang lebih banyak, yang lebih kompleks, yang banyak sangat waste yang kita hasilkan. Kalau tidak dimanagekan dengan betul, dia akan menghasilkan satu kawasan breeding yang terbaik lah untuk haiwan-haiwan perosak dan haiwan-haiwan yang boleh membawa penyakit. Especially ni lah tikus-tikus. Tikus memang suka dekat tempat makanan yang banyak. Ada lipas dan ada macam-macam. Itu yang nampak dengan mata kasar, yang tak nampak dengan mata kasar. Contohnya salmonella, vibrio cholera, itu adalah bakteria-bakteria yang boleh membiak di kawasan situ dan boleh menyebabkan kembali masalah tu kepada kita. Okey, kalau kita tak manage dengan betul juga, kita akan menyebabkan tong-tong sampah kita dikorek oleh binatang-binatang yang ada dekat luar. Esoknya akan menyebabkan kamu ada tambah satu lagi kerja lah, nak kemas balik dekat depan. Dalam masa yang sama, dia akan mengotorkan kawasan dan juga dia akan menyebabkan kawasan tu banyaklah haiwan-haiwan perosak membiak di situ, akan dapat balik masalah tu kepada kita, tempat pembiakan tikus, so that dalam rumah kita pun mungkin tikus tu boleh masuk, dia akan menyebabkan rosaklah benda dalam rumah kita. Okey, ini adalah guideline yang diguna pakai di kebanyakan negara untuk dia nak tahu berapa maksimum length untuk penyimpanan sampah. So ini guideline ni saya guna yang untuk cuaca seperti dekat Malaysia lah. Kalau tempat tu cuaca lebih sejuk, maybe guideline ni ada sedikit perubahan dari dia punya total length of days lah. Okey, contohnya garbage ni adalah sampah-sampah basah, sampah-sampah daripada dapur. Dia punya length of storage dia hanyalah 4 hari. Macam mana nak tahu kita dah exceed, dah terlebih daripada tempoh penyimpanan? Kita boleh nampak lalat dah mula breed, dah mula ada lalat dekat kawasan simpanan sampah, menunjukkan bahawasanya kamu simpan sampah tu lebih daripada sepatutnya. So untuk garbage biasanya kita buang di luar, kita tak letak dalam rumah sebab biasanya dia bau busuk. Satu hari je kita biar dalam rumah, setiap hari kita akan buang keluar sebab kita tak nak bau busuk. Bau busuk tu belum lagi akan menyebabkan lalat tu membiak. Dekat luar rumah, kalau kita lebih daripada 4 hari, lalat tu akan mula membiak dan akan mengganggu kat situ, menunjukkan tempoh simpanan sampah tu dah terlebih daripada sepatutnya. So guideline ni diguna pakai oleh siapa? Diguna pakai oleh badan yang menjaga sampah tadilah yang saya kata solid waste management. So solid waste management di Malaysia, dia guna guideline ni so that within 4 days dia kena datang collect sampah. So kalau kamu perhatikan dekat rumah kamu, 1 minggu
Lori sampah akan datang kutip sampah 2 ke 3 kali. Sebab apa? Mereka menggunakan guideline ni. Mereka tak nak sampah di kawasan-kawasan penempatan lebih daripada 4 hari, so that bila lebih dia akan menyebabkan masalah, so that mereka perlu datang kutip sampah sebelum datangnya lalat lah, sebelum boleh berlakunya breeding of flies. Okey, itu adalah sampah basah, sampah daripada dapur. Kalau rubbish, kalau let's say lah negara kita ada undang-undang kata sampah basah dengan sampah kering tak boleh dibuang bersama, sebab ada negara dia dah apply benda ni. So sampah kering contohnya plastik, kertas, botol diasingkan, sampah basah daripada dapur diasingkan. Kalau begitu sampah yang kering, rubbish tu dia boleh simpan lebih lama lah compare to garbage. Sebab apa? Mereka tak adalah sangat minimum benda basah, sangat minimum bahan makanan yang boleh menyebabkan breeding binatang tu breed, flies, lalat tu breed, so that dia boleh simpan up to 7 days. So apa dia punya guideline dia? Kalau kamu simpan lebih daripada 7 hari, kita akan nampak flies lah, dah start ada flies, ataupun dia akan nampak land pollution. Maksudnya lebih daripada 7 hari biasanya kawasan tu akan, kalau tak dikutip, sampah rubbish ni akan sangat banyak lah. Dia akan menyebabkan pollution lah dekat kawasan tempat kita simpan sampah. Okay, next adalah kalau mixed refuse. Kalau sampah-sampah yang kita gabungkan, garbage dengan rubbish, ini adalah apa yang orang Malaysia selalu buat lah. Kita selalu buat, kita tak asingkan rubbish dengan garbage, so that dia akan kembali kepada 4 hari. Sebab apa? Mixed rubbish ni dia ada bahan basah, ada semua makanan untuk flies, untuk ulat, untuk haiwan perosak, so that dia boleh simpan up to 4 days sahaja. Okey, untuk tepi-tepi jalan kita nampak setiap hari ada orang sapu sampah tepi jalan, dan dia punya guideline dia adalah 7 hari untuk kawasan-kawasan yang tak berapa banyak pokok. Kalau dia tak sapu, kawasan tu tak disapu, dia akan menyebabkan attractiveness lah, maksudnya kawasan tu akan kelihatan kotor. Kalau kita perhatikan kawasan-kawasan yang banyak pokok, contohnya dekat depan Pekan Pancur, saya rasa semua orang pun pernah sampai Pekan Pancur, which is kat situ banyak pokok-pokok besar, dan dekat situ penyapu, tukang sapu perlu sapu setiap hari lah. Kalau tidak disapu satu hari, dia akan menyebabkan daun tu sangat banyak, dia akan menyebabkan pemandangan tak cantik lah kawasan tu. Okay, kalau ada binatang yang mati, kita kena selesaikan, kita kena buang dia punya bangkai tu within 1 day. Sebab apa? Binatang mati dia akan menyebabkan cepat dia membusuk dan menyebabkan flies tu boleh breed dekat binatang mati tu lah. Kalau special waste ni adalah contohnya daripada hospital. Kalau hospital pun kita perlu buang dalam masa 1 hari. Kalau tidak, dia akan menyebabkan masalah bau busuk dan pembiakan haiwan perosak. Kalau abu daripada pembakaran, ashes, so length of storage 14 hari. Sebab apa? Bila dah abu, dia dah tak ada bau, dia dah tak ada volume. Volume dia dah jadi kecil. Bila kita dah bakar sesuatu benda besar, dia akan jadi sangat kecil. Tinggal ashes saja. Dia dan tak ada lagi sumber makanan, so dia tak akan menyebabkan breeding of apa-apa haiwan perosak. Dan dia punya volume dia lebih kecil, so dia tak akan menyebabkan land pollution lah, dia tak akan menyebabkan kawasan tu nampak bersepah. Tetapi ashes ni perlu juga diselesaikan, dibuang dalam masa 14 hari. Sebab apa? Dia sangat ringan. Dia ringan, bila dia tiup dia akan menyebabkan air pollution lah. Makin lama kita biar, makin banyaklah ashes tu akan terbang, mencemari kita punya udara. Dan juga unattractive lah, kotor lah, nampak kawasan tu hitam-hitam. So that kita perlu selesaikan ashes ni dalam masa 14 hari. Feces adalah najis. Najis tu kita kena selesaikan dalam masa 1 hari. Kalau tak diselesaikan, kalau tak dibuang, tak ke final destination, dia akan menyebabkan ada flies and akan menyebabkan human disease. Kenapa? Najis biasanya dia ada bakteria-bakteria yang akan menyebabkan penyakit kepada
manusia. So ini adalah guideline yang diguna pakai oleh badan yang jaga solid waste management. So berapa lama diperlukan untuk mereka datang untuk kutip this type of waste mengikut jadual mereka. So apa jadi kalau kita tak manage waste kita dengan betul, dia akan jadi macam ni. Dan ini adalah pemandangan yang saya rasa bukan saja dekat luar negara, ini saya rasa ni luar negara, tapi dekat Malaysia pun saya pernah nampak pemandangan macam ni, menunjukkan kawasan tu syarikat yang manage solid waste management mereka tu belum well managed lah, dia tak manage dengan betul lah waste kat situ, ataupun mungkin kawasan tu dia punya waste generation dia sangat tinggi. Maksudnya penghasilan waste tu tinggi, syarikat tu tak boleh guna guideline yang sama macam mana dia kutip sampah di tempat yang waste generation dia tak sebegitu tinggi lah. Compare-nya dalam bandar tengah-tengah Kuala Lumpur, compare tu kawasan perumahan yang berada dekat jauh sikit pada bandar, cycle penghasilan waste tu di kawasan tengah bandar mungkin lebih tinggi, kawasan perindustrian, kawasan bandar banyak kedai, so waste generator dia sangat banyak. Dia tak boleh guna guideline yang biasa. Mungkin tadi kita kata mix garbage tu 4 hari baru ada fly, so that dia tak boleh lah guna 4 hari cycle untuk datang ambil, dia akan jadi macam ni. Bila dia nampak the volume of waste dia setinggi macam ni, so mereka kena manage dengan lebih cepat lah. Maksudnya maybe setiap hari dia ada buat jadual untuk datang kutip waste, so that dia tak akan berlaku pemandangan macam ni. Ini bukan saja sakit mata tengok, tapi kalau kamu ada kat sini, kamu boleh bayangkan lah bau dia macam mana, dengan dia punya ada tikus, ada benda-benda lah, ada macam-macam binatang kat situ, kita pun tak rasa nak pergi dekat sini. So that kalau kita sendiri tak rasa nak pergi macam ni, apa akan berlaku pada ekonomi negara kalau kita tak jaga waste kita dengan betul. So ini adalah step yang kita guna untuk nak managekan kita punya waste, process of waste management, macam mana kita nak manage waste kita dengan betul, so that kita tak berlakulah seperti gambar di sebelah. So first kali syarikat yang manage waste tu, first kali dia kena identify apa jenis waste yang dihasilkan di sesuatu kawasan. Identify dulu. Kalau kawasan perumahan, so waste yang dihasilkan di kawasan perumahan adalah domestic waste, waste daripada dapur. Kalau kata dia nak manage dia nak manage solid waste di kawasan perindustrian, so dia kena identify lah kat situ ada industri apa jenis waste yang dihasilkan. Biasanya industri dia ada special waste lah, so that cara manage tu tak sama dengan cara mereka manage sampah di kawasan perumahan, domestic waste. Identify source of waste, daripada mana pula waste, dia kena identify jenis waste dengan source dia. Dan macam mana kaedah untuk mereka kutip. Kalau mungkin kawasan perumahan teres, kita punya tong tu lebih kecil. Kalau compare tu kawasan tu dia perlu kutip waste daripada apartment, which is tong waste tu besar, dia kena bawa kenderaan yang sesuai lah untuk angkut waste tu masuk ke dalam lori sampah. Next, dia kena determine potential health hazard from waste. Dia kena tahulah apa potential health hazard daripada waste yang dia nak kutip. Sebab apa? Dia pun nak jaga diri dia supaya tak terdedah kepada hazard-hazard daripada waste. So that dia tahu macam mana nak jenis PPE apa yang perlu dipakai untuk nak handle waste-waste tersebut. So contohnya kat sini potential health of hazard ni biasanya dia kena tahu kalau mereka kutip sampah daripada waste dan daripada industri. Kalau dia kena kutip sampah daripada hospital, macam mana dia punya hazard. Kalau dia kena kutip sampah daripada kilang yang banyak guna bahan kimia, dia kena tahu hazard apa yang dihasilkan di situ, so that dia tahu kaedah untuk nak kutip dia, PPE yang perlu dipakai, kenderaan yang perlu dibawa untuk nak bawa that potential hazard of waste ke step seterusnya lah. Next, dia kena tahu berapa volume of waste yang di-generated di kawasan tu, so that dia kena tahu dia boleh agaklah nak bawa kenderaan kutip sampah tu
sebagaimana. Kalau banyaklah sampah di kawasan tu, mungkin dia provide kenderaan yang lebih besar atau dia provide kenderaan yang lebih banyak untuk pergi kutip sampah di kawasan tu. So that semua sampah boleh dikutip dan tak ada masalah yang sebelum ni lah, masalah kalau lama sangat simpan waste akan menyebabkan masalah-masalah tu. So that dia nak cuba untuk tak berlakulah masalah tu di kawasan mereka uh, uh, yang bagi tanggungjawab untuk jaga. Next, dia kena tahu identify untuk macam mana safe collection method, macam mana safe transportation method dan macam mana untuk nak disposekan sampah yang mereka kutip tadi. So that dia kena identify lah semua. So benda ni akan proses ni akan berlaku pada bukannya setiap kali, tapi dia kena identify pada mula-mula dia nak manage kawasan tu. So that katalah ada satu kawasan industri baru buka di Pagong. Industri tu ada dekat celah-celah hutan kat mana, industri tu buat apa. So that untuk dia nak mula-mula nak settingkan jenis-jenis kenderaan yang perlu mereka beli, untuk perlu mereka ada PPE ke apa, so that dia kena tahulah semua-semua benda ni, so that baru dia boleh manage dengan betul sampah di kawasan tu. So ini adalah enam elemen untuk nak sampah tu di-generate lah, kita menghasilkan sampah. Ini adalah daripada pengguna. Lepas tu pengguna perlu tahu macam mana nak handle sampah di tempat kita. So kalau contohnya dekat rumah, kita menghasilkan sampah di rumah dan kita tahu macam mana kita nak handle sampah di rumah kita lah. Kita tahu sampah kena letak dalam tu sampah, kena tutup, sampah yang basah kita kena drykan air dia, buang dekat tu sampah so that dia tak ada dripping lah air dekat dalam tu sampah. Itu adalah macam mana kita nak handle sampah di tempat kita so that kita tak terasa terganggu lah dengan sampah yang ada dalam rumah kita. Kalau kelas okey. So ini adalah nombor 2 ni adalah macam mana kita manage sampah di tempat kita so that kita tak akan mendapat masalah terhadap sampah tu. Kalau kita tahu rumah kita ni memang jenis menghasilkan sampah basah yang banyak, maksudnya penduduk orang yang duduk dalam rumah tu banyak, orang dalam rumah tu semua rajin masak so that kita ada sampah basah yang sangat banyak, ada ikan, ada ayam, ada apa so that kita tahu nak manage. Biasanya kalau macam tu kita akan buang sampah setiap hari keluar, kita tak biarkan sampah tu lama dalam rumah kita sebab dia akan hasilkan bau. So that ini adalah ini adalah management di dalam rumah kita sendiri, di dalam tempat. Kalau contohnya kilang kalau kilang tu kena identify apa jenis waste yang mereka akan keluarkan. Contohnya kita pergi ke kilang buat makanan. So that dia tahulah dia punya sampah tu jenis apa. Kilang, kita bagi contoh kilang buat sardin dalam tin tu. So dia identify apa jenis sampah yang dihasilkan dekat kilang buat sardin tu. So that dia akan banyak kepala ikan, perut ikan yang dia identify lah dia punya sampah tu. Oh, dia keluarkan sampah jenis macam ni dan dia kena tahu berapa banyak volume yang dihasilkan dan kenapa kena tahu volume yang dihasilkan satu hari sebab dia nak kena fikir macam mana dia nak simpan sampah ni supaya tidak berlaku masalah lah di tempat mereka. Kemudian waste management di kawasan tertentu. So that syarikat tu akan datang buat collection mengikut jadual yang saya tunjukkan tadilah, jadual apa yang sepatutnya mereka datang mengikut jadual macam mana. So syarikat tu akan buat collection tu macam mana dia kena tahulah jenis kenderaan apa semua tu. Kemudian mereka collect dan mereka akan transferkan sampah tu ke tempat-tempat tertentu, transfer ke tempat simpanan sementara ataupun transfer ke tempat untuk proses and recovery, proses untuk nak recycle
ataupun dia pergi lepas proses recovery ni, last kali dia akan pergi ke final disposal. Okay, so ini slide daripada penceramah kita yang semester lepas. Ditunjuklah daripada kita menjana sampah, kemudian dia ada proses penstoran, simpanan, storage. Untuk proses penstoran ni, dia perlu identify jenis tu sampah yang sesuai lah untuk proses penyimpanan sampah sebelum proses kutipan sampah. Ini adalah proses pengutipan sampah, ini adalah proses pengutipan sampah di kawasan perumahan. Ini adalah proses pengutipan sampah di kawasan industri, ini adalah kawasan bandar. Okay, next adalah pengangkutan, dia akan angkut sampah. So that dia kena identify lah jenis kenderaan yang sesuai untuk nak bawa sampah. Ini adalah lori yang terbuka, ini adalah lebih sesuai untuk bawa sampah garbage, sampah yang kering, sampah yang tidak mengeluarkan bau. Ini adalah lori pengangkut sampah tertutup, which is ini lebih sesuai untuk nak angkut sampah jenis yang mengeluarkan bau, sampah basah lah. Kemudian dia ada dua cabang MRF, mana perkataan MRF saya nak? Ini adalah, ni nanti saya akan masuklah apa sistem rawatan. Nanti saya akan check balik MRF ni apa, ini daripada slide penceramah sebelum ni. Tapi ini adalah pengangkutan, dia akan hantar ke tempat-tempat untuk nak proses sampah. Kompos, dikomposkan balik sampah. Incinerator tu tempat pembakaran sampah. MRF ni saya rasa proses untuk recycle sampah yang mana boleh recycle. So lepas proses ni dia akan ada lagi waste yang tidak boleh dilakukan tiga-tiga cara ni. Ada waste yang tak boleh dikompos, ada waste tak boleh dibakar, ada waste yang tidak boleh di-recycle. So that dia perlu hantar waste tu ke final disposal. Biasanya dia akan hantar ke tapak pelupusan sampah. So ini adalah 6 step waste management lah yang diguna pakai boleh dikatakan di seluruh dunia lah. Kita akan guna 6 basic step ni untuk nak managekan solid waste. Okay, patah balik waste generation dengan on-site handling, storage and process, which is ini saya dah cerita dia dua sajalah waste yang kita dah tak nak lagi barang tu dan dia akan jadi waste. Lepas tu kita akan handle sendiri sampah di kawasan tempat kita so that dia tak akan menyebabkan masalah kepada kita lah, tak ada masalah bau, tak ada masalah pembiakan benda-benda di dalam rumah kita, so that kita kena tahu untuk handle waste. Next adalah collection yang saya cakap tadi, ini saya dah cerita tadi sebenarnya. Collection tu adalah apa-apa aktiviti yang melibatkan pengutipan sampah solid waste yang biasanya dijalankan oleh syarikat yang telah dipilih, yang telah dilantik untuk buat collection sampah di kawasan-kawasan waste dihasilkan. Biasanya dia akan datang dengan kenderaan mereka sendiri, kenderaan khas. Dia akan kosongkan tu sampah yang berada di lokasi penghasilan sampah dan dia akan bawa sampah tu ke tempat-tempat tertentu untuk proses-proses tertentu. So tertentu tu apa? Ada yang perlu dihantar, ada yang boleh di reuse and recycle, ada yang boleh dibakar, ada yang akan hantar ke final disposal. Next adalah transfer and transport, associate juga dengan syarikat yang terlibat untuk nak jaga waste management. So that dia kena tahulah apa jenis kenderaan yang perlu dibawa, apa jenis tu sampah yang berada di kawasan tu untuk dia nak transfer and transportkan waste tu. So ini adalah satu stage di mana dia adalah intermediate di antara waste daripada penghasil sampah hingga ke final disposal. Tengah-tengah dia ada satu proses. Kenapa kena ada satu proses yang di tengah-tengah ni? Kita cuba untuk
minimumkan waste untuk ke final disposal. So biasanya kita transfer daripada kawasan rumah tong lebih kecil dia pergi ke tong yang lebih besar untuk penyimpanan sebelum mereka hantar ke final disposal. Okay, processing and recovery ni adalah proses-proses untuk nak recover waste lah, sebab mungkin dalam waste tu pada kita dah tak boleh guna apa-apa. Contohnya kertas. Kita rasa kita dah tak boleh buat apa-apa dah dengan kertas ni, so that kita buang. Tapi sebenarnya dekat tempat penyimpanan sampah tadi sementara, kertas daripada rumah dan setiap rumah tu bila dia kumpul-kumpul dia akan dapat banyak. So banyak sebenarnya kertas kita boleh recycle balik. So that itulah mereka buatlah di dekat tempat simpanan sampah sementara. Mereka akan korek sampah tu, mereka akan cuba cari benda-benda yang boleh recycle, dia akan asingkan. So biasanya dekat tempat-tempat ni mereka cari apa? Mereka cari tin, mereka cari kertas, plastik, dia asing-asingkan, kaca dan benda-benda yang boleh di recycle mereka akan hantar balik ke tempat-tempat kilang-kilang untuk buat recycle. Dan banyak lagi proses-proses yang use and recycle sampah lah, bukan saja recyclekan tin, recyclekan plastik, kaca, tetapi kita juga boleh buat kita boleh buat energi daripada solid waste. Contohnya sampah-sampah basah dia buat decomposition yang tadi tu dia sampah-sampah basah gambar boleh sampah-sampah basah dia kumpulkan satu tempat, dia biarkan dia ferment biarkan dia bercampur dengan kat situ memang dah ada bakteria yang memang ada dekat sampah situ. Bakteria tu akan komposkan sampah dan sampah yang dah dikompos dia boleh jadi baja. Dalam masa yang sama bila composition berlaku dia akan menghasilkan gas metana, dan gas metana tu kita boleh recover balik untuk jadikan energi. Okay, next adalah bila dah berlaku processing and recovery of semua waste yang tu, dia akan ada lagi waste yang tak dapat dibuatkan apa-apa. Dia tak boleh di recycle, dia tak boleh di reuse, dia tak boleh buat apa-apa dah. Dia akan jadi waste yang perlu dihantar ke final disposal. So ini adalah proses yang tadi processing recovery. Dia banyak objektif dekat sini. Objektif pertama ialah kita nak cuba generatekan benda lain daripada waste lah, generatekan benda baru daripada waste so that kita boleh reuse and recycle. Mungkin boleh generate duit lagi daripada waste, boleh generate energy daripada waste, dan objektif yang kedua adalah dia cuba nak minimumkan waste yang perlu dihantar ke final disposal. Kenapa kita perlu minimumkan waste yang perlu dihantar ke final disposal? Sebab final disposal tu dah tak boleh buat apa-apa, makin banyaklah benda yang dihantar ke final disposal, makin sempitlah negara sebab kita perlu kawasan yang sangat besar untuk this final disposal. Kena tempat yang besar lah sebab kita tahu waste tu dah tak boleh buat apa-apa, dia berada di situ sampai bila-bila lah waste ke final disposal. So that kita akan maksimiskan proses ni, so that kawasan ni kita akan cuba minimumkan waste yang dihantar ke final disposal. Okay. So ini adalah proses je lah. Generate, penghasilan, waste generation, storage, ada pelbagai jenis tong dekat rumah punya tong macam mana, dekat temporary storage macam mana. Ni yang ada gambar tengkorak ni, ini adalah storage dekat industri. So that tempat waste generator dia kena identify lah dia punya tong penyimpanan dia sebagaimana, so that dia tak akan berlaku masalah yang datang daripada waste. Kemudian dia ada proses collection. Collection ni daripada start dekat kampung sehingga ke kawasan yang bandar yang lebih moden. Dekat sini kita guna kenderaan. Kalau dekat kampung-kampung biasa kita nampak bapa-bapa kita, mak kita bawa sampah. Kalau banyak sampah bawa guna kereta sorong ataupun guna binatang ke tempat pembuangan sampah sementara. Biasanya dekat kampung-kampung dia adalah kawasan yang dikorek untuk jadikan tempat dam sampah supaya rumah tak jadi busuk lah. Kawasan rumah kita tak jadi kawasan pembiakan binatang perosak.
Okay, next adalah collection. Collection by siapa-siapa lah. Kalau dekat kampung ni collection by kita sendiri hantar ke tempat tempat pembuangan sampah ataupun di collection by syarikat yang dah kita lantik khas lah untuk jaga proses collection. Kemudian mereka akan hantar ke temporary storage and collection. Temporary storage and collection tadilah berlaku proses untuk di reduce and recycle so that sampah yang tak boleh dibuat apa-apa tu sangat sikit lah untuk dihantar ke final disposal. Kita akan maksimiskan sampah untuk nak dapatkan jadikan produk baru, untuk nak producekan energy, untuk nak generate duit semula lah daripada waste. So ini adalah satu proses yang sedang hangat berlaku dekat satu dunia. Semua orang nak cuba fikir macam mana nak selesaikan waste untuk di-convertkan jadi benda yang boleh digunakan, ataupun kalau industri dia akan cuba untuk convert waste untuk generate duit balik lah, itu di industri. Okay, last sekali lepas proses 3R ni dia akan pergi daripada temporary collection punya facilities, dia akan hantar ke final disposal. Okay, ini sama ini kalau bahasa Melayu ni adalah slide penceramah yang lepas. Sebenarnya semua ni saya dah ceritalah. Penjanaan adalah proses penghasilan sampah yang berlaku di tempat penghasilan sampah tu, berlaku dekat kita lah sebagai pengguna dengan semua tempat-tempat industri tu adalah proses tempat penjanaan sampah. Okey, kemudian ini adalah penjanaan sampah sisa pekerja di Malaysia, statistik yang sangat menarik untuk kita tengok. So kita tahu penjanaan sisa pekerja di Malaysia adalah meningkat dengan sangat drastik. Adakah ini bagus? Ini tak bagus lah, sebabnya kita akan menyebabkan kita punya landfill final disposal kita akan sangat penuh. So pada tahun 2005 penghasilan sampah hanyalah 19,000 tan satu hari, tetapi pada 2013 dia dah jadi 33,000 tan satu hari. So peningkatan dia berapa kali ganda. Dan daripada 2013 ke 2020 kita nampak nombornya 38,000 tan sehari. Taklah drastik sangat compare to 2005 ke 2013. So ini kita nampaklah bila penghasilan sampahnya sangat drastik, ini menunjukkan negara kita semakin maju lah. Kenapa semakin maju? Semakin banyak industri yang dibuka dan semakin banyak industri semakin banyaklah sampah dihasilkan. So ini adalah indikator menunjukkan negara tu sedang meningkat maju. Daripada 2013 ke 2020 kurang pesat lah compare to ini. So that kita peningkatan sampah kita tak segitu banyak. Tetapi 38,000 tan satu hari tu sangat banyak jugalah. Ini adalah satu hari. Kalau kita darab jadi setahun, dia jadi macam mana? So ini adalah 38 jenis industri. So purata penjanaan sisa ikut individu pula, kadar janaan individu. So satu orang akan menghasilkan, pada tahun 2005 satu orang menghasilkan 0.85 kilogram sehari. Pada 2013 meningkat jadi 1.14 kilogram sehari. 2017 penjanaan dia meningkat lagi ke 1.25 kilogram sehari dan makin lama makin meningkat. Kenapa macam tu? Pada 2005 tak banyak lagi makanan yang packing, dulu masih lagi banyak berlaku di rumah. So that tak banyak lagi makanan-makanan kedai fast food tu sebab penjanaan sampah sehari tu kurang. Kalau kita beli makanan, kita punya sampah dia lebih banyak dia punya packaging semua, that's why lah number ni boleh meningkat. Itu dari segi satu sudut je lah kita tengok adalah daripada food packaging. Tapi daripada benda-benda lain, ini menunjukkan kawasan tu lebih membangun lah. Semua dah jadi instant, so that sampah dia makin banyak. Okay, jom hari. Dekat Malaysia kita hanya ada 31 juta
juta penduduk, kita boleh menghasilkan 37 tan satu hari, which is 1.25 kilogram seorang. Compare to di negara Jepun, penduduk mereka lebih ramai berkali ganda daripada kita, 128 juta orang sehari, tapi sampahnya taklah berganda-ganda seperti di Malaysia. Sebab apa? Seorang penduduk Jepun, dia punya puratanya hanya menghasilkan 0.95 kilogram sampah sehari. Dan di Malaysia, kita punya peningkatan sampah ni meningkat setiap tahun, tetapi kenapa di Jepun setiap tahun penghasilan sampah per person mereka berkurangan? Sebab apa? Ini adalah the state of education lah. So negara mereka sangat menekankan mereka sangat educate penduduk mereka, so that mereka tidak menghasilkan sampah yang tinggi lah. Macam mana education tu berlaku? Macam-macam cara lah. Macam Malaysia tak ada pun kita pernah dengar educate bawa bekas sendiri untuk makanan, untuk tapau makanan, kita tak pernah dengar. Tapi dekat Jepun benda tu dah diajar daripada kecil, dan mereka dah terbiasa dengan cara hidup sebegitu. That's why proses penghasilan sampah satu orang sehari tu boleh berkurang daripada masa ke semasa lah compare to Malaysia. Ni adalah the state of education, macam mana kesedaran yang diterapkan oleh negara Jepun, so that mereka lebih sedar lah tentang masalah sampah. Sebab apa? Makin tinggi sampah, makin banyaklah duit yang perlu digunakan untuk nak manage seterusnya, dan semakin besarlah kawasan diperlukan untuk nak buat final disposal. Sebab apa? Negara-negara yang mungkin Malaysia ni banyak lagi tapak untuk buat landfill, tapi negara-negara yang sempit tak banyak tapak, mereka terpaksa eksportkan sampah ke negara yang boleh buang sampah. Itu akan bagi belanja yang besarlah kepada negara tu, so that daripada dia berbelanja besar menghantar sampah yang banyak ke negara lain, lebih baiklah mereka memperkasakan education kepada penduduk untuk cuba mengurangkan penghasilan sampah satu hari. So ini adalah komposisi sisa pekerja di Malaysia, waste composition yang ada dekat Malaysia. Sisa makanan kita adalah 44.5% sampah, persentage sampah yang kita hasilkan. Sisa plastik kita adalah 13.2%, sisa kertas kita adalah 8.5%, sisa lampin banyak sangat baby kot dekat Malaysia, dia ada menghasilkan 12.1%, dan juga ini sisa-sisa lain lah, sisa logam, tekstil, besi, kaca dan sebagainya. So ini adalah yang lain-lain. Ini adalah komposisi sisa pekerja di Malaysia. Okay, next adalah penstoran, penyimpanan sementara sisa kita. So aktiviti macam mana proses penyimpanan sampah di setiap fasiliti lah, dekat setiap tempat kawasan penghasilan sampah, so that dia ada kaedah untuk penyimpanan sampah tertentu. Contohnya dekat Malaysia, kita dah nampak boleh katakan satu Malaysia, kawasan-kawasan perumahan, kita ada guna tong sampah khas, tong sampah yang ada flip punya penutup. Dia tak detach flip punya penutup. Itu ada sebabnya kenapa kita guna tong sampah jenis tu. Nanti kalau sampai dekat slide tu, saya akan cerita semula lah jenis-jenis tong sampah yang diguna pakai di Malaysia dan kenapa. So aktiviti pengasinan asingkan sampah tu perlu dilakukan sebenarnya di kawasan waste generator. Maksudnya dekat kawasan-kawasan tempat penghasilan sampah, maksudnya fasiliti kita sendirilah dekat kawasan kita yang menghasilkan sampah, so that kita kena tahu cara untuk nak asingkan sampah, so that dia punya management seterusnya lebih mudah berlaku lah. Dan sampah perlu disimpan dengan cara yang sistematik untuk nak elakkan masalah pada persekitaran dan mengelakkan gangguan baik binatang liar. Ini pun saya dah cerita semua, memudahkan aktiviti kutipan nanti dilaksanakan, dan terdapat pelbagai jenis penstoran yang digunakan dekat premis-premis kediaman lah. So rumah kediaman yang bertanah, landed house,
biasanya kita ada tong sampah khas lah untuk rumah kita, dan setiap kawasan perumahan yang dikenakan cukai, yang kita bayar cukai pintu, biasanya kita akan dibekalkan dengan tong sampah beroda. So ini adalah biasanya kita tengok, ni adalah tong sampah beroda yang banyak, yang boleh katakan kebanyakan tempat guna tong sampah sebegini. Kalau korang ingatlah zaman korang kecil-kecil dulu, tong sampah ni tak ada lagi. Semua rumah kena beli tong sampah sendiri yang warna hitam, ada penutup yang ringan, yang kita kena pusing penutup tu, barulah tong sampah tu lock. Dan dia akan menyebabkan orang malas nak pusing, orang letak saja penutup tu, besok pagi kita tengok sampah kita dah terburai. Sebab apa? Binatang datang masa malam nak cari makanan, sebab apa? Datang daripada bau tong sampah tu. Penutupnya tak ditutupkan dengan betul, akan menyebabkan mudahlah binatang datang untuk nak korek sampah kita. Sedangkan tong sampah yang kita guna pakai sekarang ni dah diinnovatekan lah, dah diinovasikan. Satu, dia menggunakan roda, orang yang nak kutip sampah tu lah taklah berat dipegang. Yang kedua, volume dia lebih besar. Dulu tong sampah kecil hitam tu kecil saja, letak 1-2 plastik sampah dah penuh, lori sampah tak sempat datang, sampah dah melimpah, dia akan menyebabkan masalah kepada kawasan tu lah. Dia akan menyebabkan binatang datang jatuhkan tu sampah. Yang kedua, dia ada penutup yang non-detachable, maksudnya penutup dia tak detach daripada tong sampah, so that masalah penutup hilang tu tak berlaku. Yang ketiga, penutupnya lebih berat. Kenapa penutup lebih berat diperlukan? Supaya kita nak elak daripada dia dikorek oleh binatang. Yang keempat, tong sampah dibuat dengan lebih besar, cukup untuk penghasilan sampah sehingga 2 ke 3 hari di kawasan perumahan lah. So 2-3 hari di kawasan perumahan, tengok purata lah penghasilan sampah satu hari, so that dia tahulah nak buat berapa besar tong sampah ni, so that sampah tu tak akan melimpah sehingga hari yang sampah tu dikutip oleh lori lah. Kita kalau you all perhatikan dekat kedai-kedai, dekat kawasan kedai, tu sampah mereka lebih besar compare tu di kawasan perumahan, rumah-rumah. Sebab apa? Kita tahu dekat kedai waste generation dia mereka lebih tinggi lah, so that mereka memerlukan tu sampah yang lebih besar. Dan juga dia punya design juga dibuat supaya tong sampah ni boleh diangkat oleh lori lah dengan mudah, sebab tong sampah ni lebih besar, dia adalah lebih berat, so that manusia tak mampulah untuk nak angkat sampah atau sampah ni ke dalam lori, so that dia punya design ni boleh untuk nak attach sederhana. Kos sederhana maksudnya yang biasa, rumah tingkat yang biasa, biasanya disediakan tong sampah yang lebih besar di kawasan bawah perumahan lah. So tong sampah ni ada banyak color, sebab apa? Malaysia juga dah cuba sediakan banyak color, maksudnya kita dah cuba untuk nak educate penduduk kita untuk nak buat penghasilan sampah. So setiap satu ni dia label lah, ini untuk sampah apa, untuk sampah apa, plastik, kaca, sampah domestik, sampah yang boleh recycle, dengan harapan penduduk di situ patuhlah kepada tu sampah ni lah. Maksudnya kalau yang kaca dia letak kaca saja, so that pada hari pengutipan sampah tu taklah berlaku pencampuran sampah sangat, memudahkan lagi proses seterusnya lah. So kalau untuk pansaburi dan kondominium, biasanya tu sampah mereka lebih canggih. Dia ada, nanti saya tunjuk gambar, dan tempat penyimpanan sampah mereka sebegini, dia tertutup sikit lah. Dan juga ada yang mereka guna saluran khas lah daripada rumah, buang sampah dia terus sampai ke tu sampah, tak perlu mereka carry sampah turun daripada rumah. Okay, ni contohnya spiral waste bin, solid waste management punya. So dia akan letak sampah dalam ni, dan
bin ni dia akan lebih kurang macam blendkan lah sampah tu supaya dia punya volume jadi lebih kecil dan untuk menghasilkan bin jenis ni dia memerlukan kos yang sedikit tinggi lah. Okay, ni contoh spiral bin punya location, contoh yang dibagi. Okay, so ini adalah proses pekerja mereka lah, tunjukkan cara penggunaan bin jenis ni. Proses fungsi dia adalah untuk nak reducekan volume of waste tu lah. Dia boleh dibuang secara manual, nampak tak ada tangga kat sini, kita boleh naik tangga buang secara manual, ataupun kita boleh attachkan tong sampah kita dan dia akan angkatlah sampah kita masuk ke dalam tong. Ada deep collection system di mana dia storekan sampah mereka dekat bawah tanah. Dia koreklah tanah tu lebih daripada 10 kaki kedalaman so that dia boleh dia boleh letak sampah lebih banyak lah dekat dalam, dan bila cukup masanya akan ada crane datang untuk pungut sampah untuk pergi ke step seterusnya. So ini contohnya ini dekat overseas dekat Malaysia baru ada satu, dia buat tong sampah dekat atas nampak kecil, sebenarnya dia punya supaya kita boleh dapat simpan sampah dengan lebih banyak So sistem penyimpanan yang bervacuum juga ada juga yang digunakan dekat Malaysia tapi tak banyak So macam mana proses dia adalah dia ada vacuum, dia akan sedut sampah yang kita buang dekat rumah tu ke kawasan simpanan sampah. Ni contohnya macam ni. Dekat Pansapuri yang ini saya rasa dekat dia cakap itu dekat JB, ada satu apartmen yang baru siap, apartmen mewah. Dia buat tempat simpanan sampah, tempat buang sampah kat sini. Mereka pengguna letak masukkan sampah dekat dalam ni. Sistem ni bervacuum, dia akan sedut sampah pergi ke tempat simpanan sampah mereka lah untuk diproseskan jadikan kecil dia boleh blendkan sampah tu jadikan dia lebih kecil so that dia boleh keep lebih banyak sampah yang ada kat dalam ni, dan ada certain time tu dia akan ada lori datang untuk kutip sampah pergi ke proses seterusnya. So ini tong sampah mengikut spesifikasi tong sampah 120 liter di kawasan perumahan rumah-rumah, yang lebih besar di kawasan kedai. Ini kawasan yang lebih besar, ini adalah kawasan simpanan sampah sementara lah dekat kawasan ni, macam dekat rumah-rumah Pansapuri yang tadi saya sebut tadi. Ini adalah tong sampah sementara untuk pembinaan. Let's say kamu tengok ada jiran kamu nak renovate rumah. Bila orang nak renovate rumah, mesti kamu akan nampak tong sampah jenis ni berada dekat depan rumah. Dia besar kereta ni, tong sampah ni. Dia untuk simpan sampah-sampah demolition, kalau sampah-sampah batu yang daripada rumah dalam ni. Dan benda ni perlu disewa lah dengan syarikat yang handle sampah macam Solid Waste Management punya syarikat, dia ada provide this type of bin, so that kontraktor yang nak buat renovation di sesuatu tempat tu dia kena sewa bin ni untuk nak kumpulkan sampah-sampah batu daripada proses pembinaan rumah, dan dia akan diambil ikut waktu lah. Biasanya dia lepas siap dia pembinaan, mereka akan diambil. Dia tak ambil ikut jadual, dia hanya ambil siap pembinaan dia akan ambil, ataupun kalau pembinaan tu lebih lama baru dia ada jadual untuk kosongkan tong ni. Okay, next adalah kutipan sisa pengutipan sampah. Ini pun saya dah cerita tadi, proses pengutipan sampah dia akan dilakukan mengikut period of time, ikut kawasan tu, ikut sampah yang dihasilkan, ikut berapa volume yang dihasilkan, dan dia akan dihantar ke tempat simpanan sementara untuk dilakukan proses-proses pembahagian sampah, pengasingan sampah, dan 3R tadi, reuse, recycle and reduce. Dan dia ada kenderaan khas lah untuk kutip sisa pemberjal ni untuk hantar ke stesen-stesen pemindahan
contohnya incinerator, refuse driver fuel, material recovery facility, MPR tadi yang awak tanya, material recovery facilities dan tapak pelupusan sampah. So kaedah pengutipan, dia ada kutipan berbendul jalan tu yang tadilah lori, kita attachkan tu sampah tu akan di empty-kan lah, lori tu akan angkat tu sampah tu akan masuk jatuh dalam lori. Dan ni semua kutipan sampah ni perlu mematuhi jadual yang ditetapkan. So kutipan berpusat, ini adalah kawasan-kawasan perumahan yang macam rumah flat ke apa ke ataupun rumah-rumah kondominium, so that dia adalah ada kawasan pengumpulan sampah berpusat. Tu sampah yang lebih besar, kita kena carry sampah ke tempat tu untuk buang dan akan ada certain time tu mereka akan datang untuk kosongkan tu sampah di situ. Kutipan daripada permis ke permis ni biasanya berlaku dekat rumah-rumah teres dengan kawasan-kawasan kedai. So mereka akan bawa lori yang tertutup untuk emptykan tu sampah kita. Dan ada pemantauan kutipan sisa, ini biasanya berlaku di industri dia ada kutipan sisa khas, sisa berjadual. Dia akan mengikut masa lah untuk datang kutip sisa-sisa tersebut. Okey, ini tak perlu KPI SW Corp. Okey, ini saya nak tunjukkan kenderaan kutipan yang digunakan oleh SW Corp. Ini adalah kenderaan yang kita gunakan untuk kutip sampah di rumah. Dia adalah tertutup dan dia kedap, maksudnya dia taklah keluarkan bau dan dia tak keluarkan air. Dia seal lah dekat bawah ni, air-air daripada sampah basah tu tak termenitik lah along the way dekat sepanjang perjalanan. Yang terbuka biasanya kat sini, ini tak boleh lah, kita tak boleh kutip sampah dan dalam keadaan terbuka sebab dia akan menyebabkan boleh jatuh kat bawah dan dia boleh menyebabkan terkeluarlah baunya ke sepanjang perjalanan. Jika terpaksa menggunakan kenderaan lori yang terbuka, so that dia kena tutup lah sampah. Biasanya SW Corp pun ada juga bawa kenderaan seperti ni untuk kutip sampah dan biasanya ni dia kutip sampah yang sampah kering. Kertas ke, tin, apa-apa benda yang kita nak buang, macam contohnya ada almari pecah ke apa kita letak depan rumah, mereka tu akan datang juga untuk kutip, tapi dia orang tak gunalah kenderaan macam ni, dia hanya bawa kenderaan lori terbuka, tapi lepas dia kutip dia kena tutup semula lah untuk transport ke tempat yang seterusnya. Okey, tumpahan licin ni adalah sampah air daripada sampah yang saya sebut tadi. Bila mereka gunakan lori yang ni dah tak ada lagi tumpahan licin yang banyak air daripada sampah sebab dia dah design so that bila dia angkat dia terus masuk ke dalam, dia tak adalah leaking licin seperti ni. Tapi tetap ada sikit-sikit lah, tapi taklah sebanyak jika kita guna lori yang terbuka tadi. Dan lagi satu, lori yang jenis ni dia ada compactor, dia ada sistem dalam lori tu untuk compactkan sampah so that lebih banyak sampah dia boleh carry lah dalam satu-satu masa. Compare to lori yang biasa, dia tak adalah cara untuk nak compactkan sampah so that volume yang dia boleh carry tu tak banyak lah dalam satu-satu masa. So ni adalah jadual kutipan sampah, dia ada jadual tersendiri. Dan kawasan-kawasan perumahan biasanya dia ada signboard lah nak menunjukkan berapa hari sekali mereka datang untuk kutip sampah ni, untuk bagi tahu penduduk lah bila masa mereka akan datang kutip sampah. Dan kalau mereka tak ikut jadual, apa yang berlaku? Dia akan berlaku sebeginilah. Sampah dia akan terlalu banyak dan akan melimpah-limpah dan ini akan menyebabkan masalah kembali kepada syarikat yang terpaksa bersihkan lah, mereka terpaksa bersihkan kawasan ni. So that bila mereka nampak berlaku keadaan begini, mereka kena atasilah, antaranya mungkin kerapkan lagi datang kutip sampah ataupun menambahkan lagi facilities lah, maksudnya tambahkan lagi tong-tong sementara di sini so that dia tak berlakulah limpahan sampah seperti ni.
Okay, next adalah mereka akan hantar ke lokasi pelupusan. Ini adalah lokasi pelupusan yang salah. Mereka tak bolehlah hantar di tepi-tepi jalan macam ni, sebab apa, dia akan menyebabkan masalah lah kepada penduduk tempatan. Ini adalah lokasi yang salah, so that dia kena hantar ke tapak pelupusan yang sebenar. Okey, ini adalah pengangkutan. Pengangkutan sampah merupakan aktiviti mengangkut sisa pepejal daripada tempat penstoran ke pusat rawatan sementara perantara sebelum mereka hantar ke tapak pelupusan sebenar. Maksudnya tapak final waste disposal. Menggunakan kenderaan kutipan yang khas lah yang saya tunjuk tadi. So antara kenderaan yang digunakan ni adalah lori compactor yang biasa kita jumpa. Dia pergi kutip sampah di kawasan-kawasan perumahan, dan dalam lori ni dia ada satu proses, dia ada satu device untuk nak compactkan sampah ke belakang kan. Dia akan kosongkan sampah ke belakang so that lebih banyak volume kita boleh bawa oleh lori ni lah. Lori ni tak besar sangat, dia tak macam lori trailer, tapi dia boleh bawa sampah yang banyak. Ni lori compactor mini, tak nampak pun mini dia compare dengan ni, sama je kita nampak, tapi dia lebih kecil lah compare tu yang tadi. Dan digunakan untuk nak kutip sampah di kawasan perumahan, kawasan komersial, industri kecil dan sederhana, dan institusi. Bukan semua tempat menggunakan lori tu. Kalau industri besar, mereka tak gunakan lori tu lah untuk kutip sampah sebabnya tak sesuai. So dia ada banyak macam banyak jenis muatan 5 tan, 8 tan dan 16 tan. Depends on sampah yang kena kutip kawasan tu banyak macam mana lah. Yang saya kata mula-mula tadi, dia kena identify type of waste, dia kena identify volume of waste, so that dia tahulah nak bawa kenderaan besar mana. Dan dia ada sistem hidrolik pemampatan supaya dia boleh mampatkan sampah, so that dia boleh bawa lebih banyak sampah lah dalam satu masa. Dan juga dia mempunyai kawasan takungan air yang datang daripada sampah, iaitu kita panggil lecet, untuk nak elakkan air sisa tu tertumpah di perjalanan tu, dia akan menyebabkan pencemaran bau. So ini adalah lori roll on roll off ni adalah biasanya dia orang panggil roro, lori roro. Dia biasanya lori yang terbuka, dia adalah berfungsi untuk kutip rubbish, sampah yang kering yang tidak mengeluarkan bau. So lori jenis ni kita jarang nampak sebab biasanya dia akan round lebih kurang 1 minggu 1 kali saja untuk kutip sampah-sampah kering. So digunakan untuk kawasan pemungutan berpusat, pasar, pansapuri, kondominium, industri dan kawasan pembinaan. Dia juga ada sistem hidrolik dekat atasnya untuk nak mampatkan sampah, dan juga saiz dia pun pelbagai. So ni adalah open tipper, digunakan untuk mengangkut sisa kebun, sisa pukal dan barang kita semula yang tak ada masalah pencemaran bau, dan ruang dia lebih terbuka dekat pintu. Dan dia juga ada sistem hidrolik untuk nak buang sampah. Dia boleh, bila dah penuh lori tu, dia boleh angkat lori tu punya tu untuk buangkan sampah ke tempat sepatutnya. So ni adalah kenderaan yang lebih besar, diperlukan untuk kawasan yang lebih banyak penghasilan sampah, industri-industri. Digunakan untuk mengangkat sisa yang dimampatkan ke sistem pemindahan tapak pelupusan. Lebih besar lah daripada tempat pemindahan sementara pergi ke tapak pelupusan. Mereka memerlukan lori yang lebih besar. Dan kenapa perlu lori yang lebih besar? Sebab kita nak jimatkan kos pengangkutan. Sebab apa? Biasanya tapak pelupusan sementara ni tak dekat, dia biasanya lebih jauh. So that dia nak kurangkan kos pengangkutan, hanya hantar 1 lori, tak perlu hantar 10 lori yang kecil. So that dia kena lori yang lebih besar. Dan juga boleh nak ada proses compactor lah untuk nak compactkan kawasan. Sebab apa? Dia akan kutip di beberapa kawasan. Sebab tempat penyimpanan sampah sementara biasanya dia berada dekat setiap daerah. So dia berhentilah, contohnya dekat Muar, dia datang kat Muar, dia pergi Segamat, dia pergi Batu Pahat, dia pergi mana-mana untuk kutip sampah sebelum dia hantar ke final disposal dekat apa orang panggil? Landfill. Okay, ni adalah motor beroda. Ada juga sistem pengungutan sampah menggunakan motor. Biasanya tempat yang tak banyak penduduk.
volume sampah dia lebih sikit, so dia akan gunakan motor border ni. Biasanya berada dekat kampung-kampung lah. Dia akan kutip sampah untuk hantar ke tempat penyimpanan sementara. So sesuai digunakan untuk sisa kawasan yang lebih sempit, lorong-lorong yang sempit dan kampung-kampung. Biasanya dikutip dan dihantar ke satu tapak pengumpulan sementara, ataupun dia tak pergi ke tapak pengumpulan sementara, dia hanya kutip pergi ke tong sampah yang besar, community collection tong tu yang lebih besar tu. Dia akan daripada motor pergi ke situlah, dari kawasan-kawasan sempit, kampung-kampung, dikutip dan hantar ke tempat tong sampah yang lebih besar. Okey, saya pause dulu sekejap. Penat dah saya bercakap. Okey, sementara tu ada soalan nak tanya, boleh tanya dulu. Saya nak tengok dulu nota. Saya rasa dah tak larat dah saya bercakap. Ada tuan. Tak ada? Faham lah maksudnya? Okay. Saya rasa saya, kejap banyak lagi saya punya ni. Okay, saya rasa saya habis dulu setakat ni. Sebab saya tengok lecture note tu panjang lagi. Saya akan sambung minggu depan. So untuk lecture hari ni, kalau ada apa-apa masalah boleh tanya saya sekarang. Kalau tak ada masalah boleh isi attendance form dan boleh leftkan kelas.